Baik, kita tengok sedikit soalan. Saya akan berhenti pukul 9. Pukul 9 ya nah. Musim PKP ni ramai yang jadi imam. Maknanya dia nak sama buat imam minggu lepas ni. Adakah wajib imam niat zikir semasa takbir intiqal? Begitu juga yang jadi mubaligh ketika speaker terputus hubungan. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang ni masalah yang dalam fiqh ni yang kalau kita tak erti boleh membatalkan solat. Nah, kalau tak erti boleh membatalkan solat. Contoh, tak apa kita sebut, siap minggu depan kita sambung. Contoh bila imam dia patut duduk tahiyat akhir, tapi dia bangun tambah satu rakaat lagi. Dia tak ingatlah, bukan sengaja, dia bangun Allahu Akbar. Patut dia sudah duduk tahiyat akhir. Maka kita kata apa? Bila imam bangun kita kata apa? Woi, tunggu, begitu. Subhanallah. Subhanallah. Dia tak turun lagi, sekali lagi. Subhanallah. Tak turun juga. Subhanallah. Tak turun juga. Mampus dia. Mana berhentilah, berhenti. Biar dia. Maka kita ada dua pilihan. Sama ada kita menunggu dia turun, dia baca tahiyat dan dia bagi salam, kita pun ikut bagi salam, ataupun kita boleh niat mufarakah. Dua-dua tu harus. Afdal kita niat mufarakah saja. Nah, okey tuan-tuan. Yang jadi fokus tajuk dia, kita kata subhanallah tu macam mana? Kalau kita sebut subhanallah kerana nak tegur dia sebab dia naik tu, salah. Maka kita pun kata subhanallah sebab nak kata tu imam turun balik tu 5 dah tu, tak boleh kata gitu. Kita nak sebut subhanallah, maka tujuan sebut subhanallah kerana nak menegur imam, batal solat kita. Tu dia. Ni. Tu kita kena mengaji, tak mengaji batal saja solat itu. Sama hak tegur tu imam baca salah, tu imam baca salah ataupun tu imam tersilap, dia tegur. Tu imam ataupun tu imam berhenti. Duk baca nak sambung tak boleh, nak sambung tak boleh, dia pun pergi tegur. Tegur tu kalau dia niat tegur tu imam, batal juga. Sudah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab tu janganlah jadi mudah sangat. Biarlah imam tu duduk kono-kono dulu, biar pergi kat dia. Ni imam tu berhenti, dia kata rengkok. Bukan dia tak ingat, dia kata nak batuk, dia berhenti. Hak belakang ingat, imam tak ingat, sambung, jadah, surah jadah. Nak cerita dia hafal surah tu. Kalau dia tak tegur malu, tak apa, aku apa, tegur, niat tegur batal solat. Dikira bercakap dengan sengaja. Semua tu kita kena niat zikir, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, niat zikir macam mana? Subhanallah, niat zikir gitu. Dah. Kita sebut subhanallah tu tak ada kaitan dengan dia bangun tadi ni. Tak ada kaitan. Imam patut duduk tahiyat awal, tiba-tiba dia pergi bangun tambah satu lagi, makna dia lupa lah tu. Dia bukan jenis orang yang dia sengaja tambah, dia lupa lah tu. Sebab manusia ini al-insan la yusamma insanun illa linisyan. Manusia ini tidak dinamakan manusia kecuali kerana dia tu jenis pelupa. Maka berkemungkinan dia lupa lah tu. Dia bukan sengaja, dia pun tahu kalau sengaja batal. Bila dia lupa, Allah lupa tak? Allah tak lupa. Allah ni tidak mengantuk, tidak lupa, tak lupa. Maka Allah tak sama dengan makhluk. Bila imam bangun terlupa, kita pun subhanallah. Maknanya maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan. Allah tidak lupa. Itu arti dia, bukan nak tegur tu imam. Nak ingat ke Tuhan yang Tuhan tak pernah lupa. Tu iman tu lupa. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang sifat-sifat kekurangan. Di antara kekurangan itu ialah lupa, bangun diri. Tu baru niat zikir. Bolehkah gitu? Hak sebut subhanallah tu dia niat gitu ke? Tak. Dia niat nak tegur tu imam tu.
Bangla. Aku tak tahu nama Abang Amin lah. Amin. Tu Amin. Batal solat. Ada kena niat zikir. Baik, takbir intikal. Takbir intikal tu dia zikir dah. Allah, contoh daripada qiyam dia selepas sami Allah liman hamidah, kita nak turun, bergerakkan turun ke sujud. Allahu akbar. Maka sepanjang itu dia zikir tu dengan Allahu akbar. Mana niat zikir pun Allahu akbar gitu. Baik, waladdallin. Amin. Lepas amin tu imam kalau dia nak baca surah yang pendek, dia tunggulah bagi lama sikit. Sekurang-kurang makmum sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun sampai habis tak apa, waladdallin pun tak apa. Agak-agak makmum habis baru kita baca ayat, sebab kita nak pendek saja. Kalau kita nak baca panjang macam surah Sajadah, surah Al-Insan, itu kita ambil masa sikit, jangan panjang sangat. Waladdallin. Amin. Sekejap 2-3 sekund. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sebab sejarah tu panjang, tak perlulah kita berhenti panjang, tapi kena ada saktah situ, tapi tak perlulah panjang sangat. Contoh kita nak baca Qul Huwallah, rakaat pertama kita baca Qul ya, rakaat kedua waladdallin, lepas tu nak baca Qul Huwallah. Qul Huwallah lebih pendek daripada Fatihah. Jadi biarkan makmum baca Fatihah bagi habis pun tak apa, kita duduk senyap, imam senyap tu tak boleh juga. Dalam solat jangan bagi ada masa senyap kosong, jangan. Maka imam waktu dia tunggu makmum baca Fatihah, sama ada dia nak baca Fatihah juga boleh, tapi lah hati dia lah. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahman sampai iyyaka na'budu, maka dia pun jangka makmum di belakang pun sampai situ dah, dia boleh baca Qul Huwallah. Ataupun kalau dia tak nak baca Fatihah, dia boleh baca Qul Huwallah dulu lah hati. Makna dia tidak duduk kosong. Dalam solat jangan bagi ada kosong, jangan ada. Sambil-sambil menunggu makmum baca Fatihah, imam, tapi jangan baca kuat lah, jangan gerakkan bibir, bacalah hati, nak bagi ada ingat Allah Subhanahu Wa Taala waktu dia duduk senyap gitu. Itu kena jaga. Dan solat gitu, semua masa biar ada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu lah. Okey. Mubalik kita sebut sebelum daripada ni, dia mubalik ni asal dia daripada ni lah. Daripada Jibril ajar Nabi. Lepas Nabi turun Isra' Mi'raj, terima Quran, terima solat 5 waktu tu, subuh tu tak mai lagi. Dia mai zuhur tu, maka dia mengajar Nabi solat. Nabi masa solat tu dia jadi imam. Sahabat tak nampak Jibril, Nabi yang nampak. Maka Jibril takbir, sahabat tak dengar. Nabi takbir Allahu Akbar. Seolah-olah Nabi itu mubalik. Ambil situ lah. Yang kata mubalik ni. Jadi bila dia sebut Allahu Akbar tu, dia memang zikir lah. Memang dia sebut Allahu Akbar tu memang zikir. Dia tak perlu dah niat zikir, sebab itu adalah zikir. Tuan-tuan, dia bukan nak tegur imam ke apa-apa tak. Tapi kalau dia niat nak bagi tahu makmum, jahanam juga. Sama macam subhanallah kak. Allahu Akbar, niat nak bagi tahu makmum belakang, samalah dengan subhanallah. Niat nak tegur imam, batal juga. Jadi dia membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, niat membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni lemah, suara tu imam tak kuat, mikrofon boleh rosak, maka semua ni kecil, tidak besar. Yang besar Allah. Allahu Akbar, niat itu boleh. Lepas ni boleh hari tu niat nak bagi tahu makmum, jahanam. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, jadi itu penting, penting. Yang kedua, semasa sujud kita mengangkat tangan untuk garu dan letak semula, adakah dikira ulang perbuatan? Mohon pencerahan. Baik, kita contoh kalau perlu angkat, kalau sini tak perlu angkat lah, pakai garu je lah. Yang ni tak apa, tak lebih 1000 kali pun tak apa. Dia sendi yang kecil, bukan besar. Yang ni besar, yang ni besar, yang ni besar. Yang ni besar. Yang kecil begini tak apa, tidak dikira. Kalau kita perlu angkat, jadi kata belakang ni payah hai. Tangan tak sampai. Kita angkat angkat sekali. Lepas tu kita dengan jari tak apalah. Tapi kalau kita angkat sekat 2, 1, 2.
Satu, dua, tiga batal. Jangan teruskan sampai 3 kali kalau anggota besar. Tapi sekali angkat yang besar, lepas tu guna jari tak apa, tak ada hal. Dia kecil saja. Jadi yang penting kita kena tahu apa dia sendi-sendi yang besar yang tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Adapun yang kecil-kecil tidak ada masalah. Baik, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih berlaku was-was apabila mula solat dan takbir untuk niat. Adakah saya tidak perlu hadir berjamaah di masjid dan solat di rumah sahaja seperti yang dimaklumkan kuliah Ustaz minggu lepas? Mohon pencerahan lebih jelas agar orang seperti saya dapat dibimbing dan dibantu untuk solat berjamaah di masjid. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita dah baca minggu lepas tentang orang was-was contohnya pada takbiratul ihram dan apa-apalah pada bacaan Fatihah ke, yang bila dia berlaku waswas pada diri dia menyebabkan suara dia mungkin jadi kuat ataupun perbuatan dia boleh mengganggu yang sebelah menyebelah, maka dia dikira dosa besar, haram dan dosa besar. Sebab itu saya sebut jangan datang masjid. Kita dalam agama ni tuan-tuan, agama dia tidak boleh berpandukan pada akal semata-mata. Agama dengan akal kadang-kala dia sama, kadang-kala dia tidak sama. Kadang-kala akal kita kata baik, dalam masa yang sama agama pun kata baik. Tak apalah yang tu. Kadang-kala akal kita kata tak baik, tapi agama kata baik. Kadang-kala akal kita kata tak baik, tapi agama kata baik. Sebab itu dalam agama kita tak boleh pakai akal. Bagi kita datang masjid tu baik, tiba-tiba ustaz tak pergi datang, kok mana? Kita jadi nak marah, kok mana ustaz ni? Orang suruh pergi masjid, dia suruh tak datang masjid. Bodoh ke apa ni? Ustaz bodoh. Kita datang mengaji, yang pertama kita kena akur apa-apa yang ustaz-ustaz kita sebut, dia ambil daripada ulama-ulama, ambil dah hadis-hadis dan sebagainya. Ilmu tu dia turun pada kita. Kalau kita tak apa jelas tanya, tak faham tanya, tak tanya faham. Kadang-kadang gitu. Sebab tu Quran sebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu tak suka sesuatu, tapi benda kamu tak suka itulah kebaikan bagi kamu. Tengok. Kita tak suka sesuatu, tapi hak kita tak suka itu sebenarnya di sisi Allah baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan kadang-kadang kamu suka sesuatu wa huwa syarrul lakum, tapi hak kamu suka itu tidak baik bagi kamu. Maknanya kalau saya nak bawa bab datang masjid tu memang kita suka. Bagi kita lah, ada orang tak suka datang masjid. Bagi kita hak jenis kaki masjid, kita memang suka datang masjid. Tuan-tuan, maka kita suka datang masjid berkemungkinan tak baik bagi kita. Dan dalam masa sama kita tak suka kalau kita tak datang masjid, tapi tak suka datang masjid itulah baik bagi kita. Macam mana kita nak kaitkan benda ni dengan hak saya sebut minggu lepas, yang kata orang was-was yang boleh ganggu orang, tak payah datang masjid. Tak payah datang masjid bagi dia yang memang kaki masjid memang dia tak suka, tapi tak suka itulah baik bagi dia. Sebab apa? Dia tak dosa. Kalau dia datang masjid, dia dosa. Sebab apa? Sebab perbuatan dia mengganggu jemaah, hukum dia haram. Haram tak ada dapat pahala, ada haram dapat pahala. Haram ni semua jadah. Haram jadah. Sebab tu ulama besar, ulama nasihat jangan datang masjid. Bukan jangan datang selama-lama. Artinya selagi mana kita tak selesai was-was, jangan datang dulu. Tarbiyah diri kita, tarbiyah nafsu kita, latih. Allahu Akbar sekali, latih. Dah selesai okey, datang semula. Sebab kalau kita datang waktu itu, waktu kita was-was mengganggu orang lain, maka kita dapat dosa. Tu dinasihat supaya jangan datang. Apa nasihat orang tak datang masjid? Ya lah. Sebab kalau dia datang dapat dosa, kalau dia tak datang dapat pahala. Hendak kita kaki masjid macam PKP lah, PKP yang kita tak boleh datang masjid.
Kita jenis kaki masjid 5 waktu sehari semalam. Tiba-tiba PKP, tak payah marah. Kita tak boleh pergi tak atas arahan. Tapi pahala datang masjid berjamaah dapat. Sama dengan was-was. Kita was-was. Bila kita pergi, kita dapat dosa. Sebab mengganggu orang. Kita pun tak pergi masjid. Sebab ustaz kata, jangan datang dulu. Kita pun tak pergi masjid. Tak pergi bukan kerana kita tak nak pergi. Kita tak pergi kerana kita takut mengganggu orang. Maka kita tak pergi masjid. Kita dapat pahala jamaah itu. Walaupun kita solat di rumah. Nak ke tak? Baik, saya naknya soalan. Duduk di rumah, solat di rumah, dapat pahala berjamaah masjid. Dengan kita datang masjid, dapat dosa, nak mana? Di rumah lah. Kata aku bodoh. Mu bodoh. Sebab tu nasihat ustaz-ustaz kita kena pegang. Dia berpandukan pada syarak, bukan pada dia sendiri. Kenapa? Baik. Selesai. Pukul 9 lebih dah. Tadi kita pukul 9 munafik. Okey, satu lagi lah. 3 sudah. Tok Guru pesan 3 soalan sudah. Minta maaf ustaz, minta sedikit pencerahan dari pihak masjid. Minta ke masjid lah aku, sebab apa? Tempat letak sejadah adakah di antara 2 pelekat kuning ataupun pelekat kuning bertentangan dengan tempat sujud? Terima kasih. Tempat sejadah. Hak kuning bahagian bawah tu kita letak sejadah tengah-tengah. Betul kan? Pak Imam? Jadi jangan letak hak atas. Letak sejadah hak atas kuning, hak bawah jadi lain sikit lah, jadi tukar. Jadi dia punya tapak kuning yang satu tu kita letak sejadah tengah-tengah satu tapak kuning tu saja. Maka di atas ni kosong lah, tidak ada. Dan belah kepala kita tidak ada kuning tu. Kuning ada di kanan dan kiri. Macam tu lah. Jangan silap pula. Kalau letak kuning di kepala, belakang orang. Betul juga. Tak bagi penjelasan. Mereka duduk belakang, mereka tak tahu. Tak apalah, tak ada masalah. Kalau perempuan letak macam mana pun tak apa, janji bagi jadi ada jarak 1 meter. Mereka duduk belakang kita pun tak tahu. Duduk macam mana. Baik, macam mana pun tak apa. Janji ada selang-seli. Dengan bagi macam barisan gitu, tu tak cantik, tuan-tuan. Ada masjid buat barisan gitu, tak cantik. Sebab dia rapat. Kecuali masjid Tanah Bahaya. Walaupun dia buat barisan, tapi dia selang satu. Sini. Jadi jauh, tak apa. Kalau kita rapat, kita nak buat macam masjid Bukhari tu rapat, jadi tak apa elok. Baik kita selang. Sini, ada sini. Mana tidak ada bawah gitu. Buatlah kau nak cerita pun janji ada selang dan ada jarak 1 meter, okey tu. Baik, sekadar itulah tuan-tuan. Walaupun ada lagi, saya tangguh dulu sebab masa pun dah lewat. Sebab saya ada hal sebenarnya. Jadi kita berhenti dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.